Program ini adalah program pertama dalam tafsir fi Zilal Quran, iaitu satu tafsir oleh Asy-Syahid Said Qutb yang dialihbahasakan oleh almarhum Datuk Yusof Zaki di antara tahun 1980-an. Ini adalah sebuah tafsir dari tafsir-tafsir agung yang lahir dalam abad 20 ini. Tetapi ia berbeza dari tafsir-tafsir yang lain dengan ciri-ciri keistimewaannya yang tersendiri, iaitu ia berbeza dengan ciri-ciri dakwahnya yang kuat menyeru umat manusia pada sistem hidup Rabbaniyah dan menyerang segala unsur jahiliah dalam segala bentuk dan rupanya yang masih bertunjang di zaman moden ini. Ia berbeza dengan analisa-analisanya yang menarik mengenai latar-latar belakang surah-surah, mengenai daya penyampaian ungkapan ayat-ayat Al-Quran dan kata-kata yang indah dan kuat. Ia berbeza dengan pembicaraan-pembicaraannya yang ditimba secara langsung dari Al-Quran itu sendiri tanpa terseret ke dalam kancah-kancah masalah-masalah khilafiyah, kaul-kaul yang bercanggahan, cerita-cerita dan kisah-kisah yang meleret, dan takwilan-takwilan yang jauh dan takrij yang aneh. Ia berbeza juga dengan pandangan Islamiah yang begitu mendalam, menyoroti masalah keimanan dan kesesatan manusia di abad-abad yang moden ini dan mendedahkan hakikat sistem hidup Islam yang meliputi semua aspek kehidupan dengan sejelas-jelasnya untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Ia berbeza dengan saranannya yang kuat untuk mengembalikan semula masyarakat Islam yang hanyut bersama sampah-sampah sarap tamadun kebendaan yang sesat ke pengkalan Islam yang tulen. Tanpa membuang masa lagi, kita mulakan tafsir ini dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji-pujian terpulang kepada Allah, Tuhan yang memelihara semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Malik Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau sahaja Tuhan yang kami sembah dan hanya kepada-Mu sahaja kami pohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Setiap orang Islam membaca surah yang pendek ini dan mengandungi 7 ayat ini sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam dan lebih sekali ganda lagi apabila ia menunaikan solat sunat dan sebanyak-banyaknya tanpa had apabila dia ingin menghadap Allah dengan solat-solat tambahan selain daripada solat-solat fardu dan solat-solat sunat. Setiap solat tidak sah tanpa membaca surah ini. Ini berdasar keterangan hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW dari hadis Ubadah bin As-Samit. Sabda Rasulullah, tiada solat pada mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah ini terkandung dasar-dasar akidah dan dasar-dasar kefahaman Islam, juga dasar-dasar perasaan terhadap Allah dan tawajuh yang membayangkan sebahagian hikmah
mengapa surah Al-Fatihah dipilih untuk diulang-ulangkan bacaannya dalam setiap rakaat solat dan hikmah batalnya setiap solat yang tidak dibacakan surah Al-Fatihah. Surah ini dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Walaupun ada khilaf mengenai Bismillahirrahmanirrahim, apakah ia merupakan satu ayat dalam setiap surah atau ia merupakan satu ayat Al-Quran yang dimulakan dengannya ketika membaca setiap surah, namun menurut pendapat yang arjah, yang terkuat, ia adalah satu ayat dalam surah Al-Fatihah dan dengannya ia dikirakan 7 ayat. Dan di sana ada suatu pendapat yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami telah kurniakan kepadamu 7 ayat dari ayat-ayat yang diulang-ulangkan bacaannya dan Al-Quranul Azim. Surah Al-Hijr ialah surah Al-Fatihah yang disifatkan sebagai surah yang mempunyai 7 ayat dan sebagai Al-Matani kerana ia diulang-ulangkan bacaannya di dalam solat. Memulakan sesuatu dengan nama Allah itu merupakan satu adab, cara yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya dalam ayat pertama yang diturunkan kepada beliau dengan iktifat para ulama, iaitu Iqra' bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Alaq. Adab cara ini amat sesuai dengan dasar kefahaman Islam yang agung yang menganggapkan Allah bersifat Maha Awal dan Maha Akhir, Maha Zahir dan Maha Batin. Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maujud, yang sebenar, dan seluruh maujud yang lain mendapat kewujudan mereka dari kewujudan Allah. Dan segala permulaan yang lain adalah berpangkal dari kewujudan Allah. Kerana itu amatlah wajar sekali segala permulaan, segala harakat atau tindakan dan segala tujuan itu dimulakan dengan namanya. Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan dirinya di permulaan dengan sifat-sifat Ar-Rahman, Maha Penyayang, dan Ar-Rahim, Maha Pengasih, iaitu 2 sifat yang mencakup segala pengertian, kasih sayang dan kasihan belas dan segala keadaannya. Hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja terkumpul 2 sifat ini. Begitu juga hanya Allah sahaja yang wajar disifatkan dengan Ar-Rahman, Maha Penyayang. Mana-mana hamba Allah boleh disifatkan dengan sifat Ar-Rahim, tetapi tidak boleh disifatkan dengan sifat Ar-Rahman dari segi kepercayaan, dan lebih tidak wajar lagi dikembarkan kedua-dua sifat itu padanya. Walaupun terdapat perselisihan pendapat tentang pengertian 2 sifat ini, iaitu manakah di antara keduanya yang mempunyai pengertian kasih sayang dan kasihan belas yang lebih luas, namun perselisihan ini bukanlah dari perbahasan yang kita hendak bicarakan dalam terperinci dalam tafsir Fi Zilalil ini. Malah kita hanya membuat kesimpulan sahaja dari perbahasan itu bahawa kedua-dua sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah meliputi segala pengertian kasih sayang dan kasihan belas, juga meliputi segala keadaan dan bidangnya. Jika memulakan sesuatu dengan nama Allah yang mengandungi maksud mentauhidkan Allah dan beradab sopan dengannya, itu merupakan dasar pokok dalam kefahaman Islam, maka pencakupan segala pengertian kasih sayang dan kasihan belas dengan segala keadaan dan bidangnya dalam 2 sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu merupakan dasar yang kedua di dalam kefahaman ini, dan ia juga menggariskan hakikat hubungan yang wujud
di antara Allah dengan para hamba-Nya. Setelah dimulakan dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, maka diiringi pula dengan menghadap Allah serta mempersembahkan kepadanya segala sanjungan dan pujian dan menyifatkannya sebagai Tuhan yang memegang teraju rububiyah yang mutlak terhadap semesta alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji-pujian terpulang kepada Allah, Tuhan yang memelihara semesta alam. Alhamdulillah adalah perasaan kesukaran yang melimpah pada hati mukmin sebaik sahaja ia teringat kepada Allah. Kerana kewujudan dirinya dari mula lagi adalah dari limpah nikmat kurnia ilahi yang membangkitkan kesyukuran, pujian dan sanjungan. Malah di setiap kelip mata dan detik waktu dan di setiap langkah Allah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya ke atas seluruh makhluknya, terutama manusia. Kerana itu mengucap Alhamdulillah di awal dan di akhir merupakan salah satu dari dasar kefahaman Islam secara langsung. Menghadap Allah dengan mengemukakan sanjungan dan kepujian menggambarkan perasaan mukmin yang terharu sebaik sahaja ia teringat kepada Allah, sebagaimana kami telah terangkan sebelum ini. Adapun bahagian akhir ayat, Rabbil Alamin, Tuhan yang memeliharakan semesta alam, adalah menjadi dasar kefahaman atas kepercayaan Islam, kerana sifat rububiyah yang mutlak dan menyeluruh itu merupakan salah satu dari dasar-dasar akidah Islam. Kata-kata Rabb bererti pemelihara, penguasa, pentadbir dan pengurus yang memelihara urusan islah dan kerja-kerja tarbiyah dan pengasuhan terhadap seluruh makhluknya. Allah tidak mencipta alam kemudian membiarkannya begitu sahaja. Malah Dia memperelok, menjaga, memelihara dan mengasuhnya. Kerana itu, hubungan di antara Allah dan makhluk sentiasa berterusan di setiap waktu dan setiap keadaan. Akidah-akidah jahiliah yang tegak di merata negeri semasa kedatangan Islam adalah penuh dengan kepercayaan kepada berbagai-bagai Tuhan yang disifatkan sebagai Tuhan-Tuhan kecil di samping Tuhan yang agung mengikut sangkaan mereka. Konsep rububiyah yang mutlak yang meliputi seluruh alam yang terkandung di dalam surah ini merupakan persimpangan jalan yang memisahkan di antara akidah yang tersusun rapi dengan akidah yang kacau bilau. Konsep ini bertujuan supaya seluruh alam bertawajuh pada Allah yang tunggal, yang berkuasa penuh dan menolak semua Tuhan yang lain. Juga menghapuskan kebingungan, bertawajuh pada bermacam-macam Tuhan itu dan seterusnya, supaya hati seluruh alam tenang dan tenteram pada naungan dan rububiyah Allah yang kekal dan pemeliharaannya yang tidak pernah putus dan tak kunjung hilang. Bukannya seperti pendapat Aristotle yang dianggap sebagai setinggi-tinggi kefahaman falsafah yang mengatakan bahawa Allah telah menciptakan alam, kemudian Ia tidak mempedulikannya dengan alasan kerana martabat Allah itu begitu tinggi dan tidak wajar untuk memikirkan sesuatu yang rendah darinya, dan kerana Allah hanya memikirkan tentang zatnya yang sahaja. Aristotle yang mengeluarkan pendapat ini merupakan ahli falsafah yang paling agung dan akalnya merupakan akal manusia yang paling tinggi. Islam datang ketika dunia dipenuhi dengan timbunan akidah-akidah, pemikiran-pemikiran, dongeng-dongeng, pendapat-pendapat falsafah, kepercayaan-kepercayaan yang karut-marut
yang bercampur aduk di antara yang benar dengan yang batil, yang betul dengan yang palsu, agama dengan khurafah, falsafah dengan dongeng, dan hati nurani manusia di waktu itu meraba-raba dalam gelap gelita dan dalam sangkaan-sangkaan tanpa berpijak pada sesuatu kenyataan dan keyakinan. Padang gurun yang tidak mempunyai sebarang kemantapan, sebarang keyakinan dan sebarang nur, itulah yang menjadi latar belakang yang melingkungi kefahaman dan pemikiran manusia terhadap Allah, sifat-sifatnya, hubungannya dengan para makhluknya, terutama hubungan di antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu, hati nurani manusia tidak berupaya memperolehi satu pegangan yang kukuh mengenai persoalan alam ini, persoalan diri mereka sendiri dan persoalan sistem hidup mereka, sebelum mereka memperolehi pegangan yang kukuh mengenai persoalan akidah mereka, persoalan kefahaman terhadap Tuhan mereka dan sifat-sifatnya, dan sebelum mereka mendapat satu keyakinan yang jelas dan lurus di tengah gumpulan awam, di tengah gumpulan awan mendung, di tengah-tengah padang gurun, dan di tengah-tengah timbunan sampah sarap kepercayaan yang karut itu. Seorang manusia itu tidak dapat memahami betapa perlunya kemantapan ini sehingga ia mengetahui bahawa betapa besarnya timbunan sampah kepercayaan karut itu, dan sehingga ia memeriksa padang gurun yang penuh dengan berbagai-bagai akidah, berbagai-bagai kefahaman, berbagai-bagai dongeng-dongengan, berbagai-bagai pendapat falsafah, dan berbagai-bagai tanggapan yang karut, dan berbagai-bagai fikiran yang kacau, yang mencemari dan mempengaruhi hati nurani manusia. Inilah keadaan yang didapati oleh Islam ketika ia datang. Apa yang kami sebut secara sepintas lalu mengenai kepercayaan-kepercayaan ini hanya satu bahagian yang kecil sahaja. Oleh sebab itulah, perhatian pertama Islam adalah lebih dahulu ditujukan kepada usaha membersihkan bidang akidah ketuhanan, menetapkan kefahaman yang meyakinkan hati nurani mengenai persoalan Allah dan sifat-sifatnya dengan para makhluknya dan hubungan para makhluk dengannya secara tegas dan yakin. Oleh sebab itulah kepercayaan tauhid yang sempurna, tulen, bersih dan menyeluruh, tidak bercampur dengan sesuatu yang asing, sama ada dari dekat ataupun dari jauh, merupakan tapak tegak kefahaman dan kepercayaan yang dibawa oleh Islam. Dan Islam terus berusaha membersihkan kepercayaan ini di dalam hati nurani manusia dan memeriksa setiap fikiran yang kotor di sekitar hakikat tauhid itu, supaya ia bersih dari segala kekeliruan dan kesamaran, dan supaya tetap teguh tanpa dimasuki tanggapan yang karut, baik dari apa-apa bentuk sekalipun. Sesiapa yang mengkaji usaha-usaha yang berterusan yang telah dilakukan oleh Islam untuk menegakkan kata pemutus mengenai zat Allah, sifat-sifatnya dan hubungannya dengan para makhluknya, iaitu usaha-usaha dalam bentuk penerangan nas-nas Al-Quran yang begitu banyak tanpa mengkaji timbunan sampah sarap kepercayaan karut yang berat yang wujud di padang gurun yang amat luas, di mana sesatnya umat manusia itu mungkin tidak dapat memahami sejauh mana ia memerlukan kepada penerangan Al-Quran yang berulang-ulang itu, dan kepada pemeriksaan yang begitu teliti di segala lorong dan pintu hati nurani itu. Tetapi dengan mengkaji timbunan sampah sarap itu, dapatlah diketahui betapa perlunya usaha-usaha yang berterusan dan betapa besarnya peranan yang dilakukan oleh akidah Islam untuk membebaskan hati nurani manusia dari kepenatan meraba-raba dan terumbang-ambing di antara berbagai-bagai Tuhan palsu, kepercayaan-kepercayaan
dan dongeng-dongeng yang karut-marut. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha penyayang dan maha pengasih. Kedua-dua sifat yang meliputi segala pengertian kasihan belas dan kasih sayang dalam segala keadaan dan bidangnya ini diulangi sekali lagi di tengah-tengah ayat untuk menunjukkan lagi ciri yang jelas dari konsep rububiyah Allah yang sempurna dan untuk menegakkan asas-asas hubungan yang kekal di antara Allah dengan makhluk-makhluknya, iaitu hubungan kasih sayang dan belas kasihan yang merangsangkan kesyukuran dan sanjungan, hubungan yang ditegakkan di atas rasa ketenteraman dan kemesraan. Oleh sebab itulah kesyukuran dan sanjungan itu merupakan sambutan semula jadi terhadap rahmat kasih sayang dan belas kasihan yang lemah lembut itu. Tuhan yang disembah di dalam Islam tidak memburu para hambanya seperti musuh memburu musuh bagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa Olympus di saat-saat mereka dilanda keinginan dan kemarahan-kemarahan seperti yang digambarkan oleh dongeng-dongeng Greek. Tuhan di dalam Islam tidak merancangkan tipu daya membalas dendam terhadap para hambanya seperti yang didakwakan oleh dongeng-dongeng yang dipalsukan di dalam perjanjian lama. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini merupakan akidah pokok yang amat besar dan mempunyai kesan yang amat mendalam dalam seluruh hidup manusia, iaitu akidah pokok mempercayai hari akhirat. Kata-kata yang menguasai atau penguasa membayangkan darjah kuasa yang paling tinggi. Hari pembalasan ialah hari penentuan balasan di akhirat. Ramai orang yang percaya kepada uluhiyah Allah dan percaya bahawa Allah lah yang mencipta alam buana ini bagi pertama kali, namun demikian mereka tidak percaya kepada hari pembalasan. Keperihalan ini setengah-tengah mereka telah diceritakan oleh Al-Quran. Dan jika engkau bertanya mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab, Allah. Surah Az-Zumar. Kemudian di dalam surah yang lain, Al-Quran menceritakan hal mereka. Bahkan mereka hairan kerana mereka telah didatangi seorang Rasul yang memberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Lalu berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu perkara yang amat aneh. Apakah setelah kami mati dan menjadi tanah, kami akan dihidupkan kembali? Itu adalah suatu perkembalian yang amat jauh. Surah Al-Khaff. Kepercayaan terhadap hari balasan merupakan satu lagi akidah pokok di dalam Islam. Nilai kepercayaan ini ialah ia meletakkan pandangan dan hati manusia pada sebuah alam yang lain setelah tamatnya alam bumi, supaya mereka tidak begitu terkongkong kepada keperluan-keperluan bumi sahaja, dan ketika itu mereka tidak lagi terpengaruh pada keperluan-keperluan bumi. Juga supaya mereka tidak begitu gelisah untuk mendapat balasan dan ganjaran dari hasil usaha mereka dalam usia mereka yang pendek dan di alam bumi yang terbatas ini. Dan ketika itu barulah mereka dapat berbuat amalan-amalan semata-mata kerana Allah dan sanggup menunggu ganjarannya mengikut bagaimana yang ditentukan Allah, sama ada di dalam alam bumi ini atau di alam akhirat. Mereka sanggup menunggu dengan tenang dan yakin terhadap balasan yang baik itu serta berpegang teguh dengan kebenaran. Mereka sanggup menunggu dengan selesa, lapang dada dan penuh kepercayaan. Kerana itu, kepercayaan kepada hari balasan merupakan persimpangan jalan yang memisahkan di antara perhambaan kepada keinginan hawa nafsu
dengan kebebasan insaniah yang layak dengan kejadian makhluk manusia, persimpangan jalan yang memisahkan di antara tunduk kepada kefahaman-kefahaman bumi, nilai-nilainya dan ukuran-ukurannya dengan tunduk dan berpegang kepada nilai-nilai Rabbaniyah dan tidak tunduk pada logik jahiliah. Seterusnya, ia merupakan persimpangan jalan di antara insaniah dalam bentuk hakikatnya yang unggul sebagaimana yang dikehendaki Allah kepada para hamba-Nya, dan insaniah dalam bentuk-bentuk yang buruk, menyeleweng dan tidak sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau sahaja Tuhan yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau sahaja kami pohon pertolongan. Ini satu lagi akidah pokok yang lahir dari akidah pokok yang lepas yang telah diterangkan di dalam surah ini, iaitu akidah tiada ibadat melainkan untuk Allah, dan tiada permohonan pertolongan melainkan kepada Allah. Di sini juga satu lagi persimpangan jalan, iaitu persimpangan jalan yang memisahkan di antara kebebasan mutlak dari segala bentuk perhambaan dengan perhambaan mutlak kepada sesama manusia. Akidah ini merupakan sebuah pengisytiharan hari keputeraan kebebasan manusia yang mutlak dari perhambaan kepada kepercayaan yang karut-marut, dan dari perhambaan kepada peraturan-peraturan dan undang-undang yang diciptakan Allah, yang diciptakan manusia. Andainya Allah itu sahaja Tuhan yang disembah dan dipohon pertolongan, maka selama itulah hati manusia bebas dari perhambaan kepada peraturan-peraturan dan undang-undang ciptaan manusia, dan dari perhambaan kepada tokoh-tokoh sebagaimana ia bebas dari perhambaan kepada dongeng-dongeng dan kepercayaan yang karut-marut. Di sini diterangkan sikap seorang Muslim terhadap kuasa-kuasa manusia dan kuasa-kuasa alam. Bagi seorang Muslim, kuasa-kuasa manusia itu terbahagi kepada dua jenis. Satu, kuasa yang mendapat hidayah, yang beriman kepada Allah dan yang menurut jalan Allah. Kuasa inilah yang harus disokong olehnya dan diberi kerjasama untuk menegakkan kebajikan, kebenaran dan kebaikan. Satu lagi kuasa ialah kuasa yang sesat, yang tidak mempunyai hubungan dengan Allah dan tidak mengikut jalannya. Kuasa inilah yang harus diperangi, ditentang dan dicemburui olehnya. Orang Muslim tidak harus gentar pada kuasa-kuasa yang sesat itu, sama ada besar atau zalim, kerana kuasa yang sesat dan terputus dari kekuatan Allah tiada lagi mempunyai kekuatan yang hakiki. Ia telah kehilangan makanan tetapnya yang dapat memelihara tenaga kekuatannya. Ia adalah sama seperti nasib serpihan-serpihan dari sebuah bintang yang bernyala, iaitu ia hanya sebentar sahaja bernyala. Kemudian ia beransur-ansur malap, mendingin dan terus padam, biarpun bagaimana besar saiz serpihan-serpihan itu. Tetapi sebiji atom yang kecil yang berhubung dengan sumbernya yang memancar sinar itu tetap kekal kekuatannya, kepanasannya dan cahayanya. Berapa banyak kumpulan yang sedikit telah mengalahkan kumpulan yang ramai dengan izin Allah. Surah Al-Baqarah. Ini mereka dapat mengalahkan kumpulan yang ramai itu dengan sebab mereka mempunyai hubungan dengan Allah selaku sumber kekuatan yang pertama, dan kerana mereka mengambil kekuatan mereka dari Allah, satu-satunya sumber seluruh kekuatan dan kemuliaan. Sikap seorang Muslim terhadap kuasa-kuasa alam pula ialah sikap beramah tamah dan bersahabat, bukan sikap takut-takut dan bermusuh. Kerana kekuatan manusia dan kekuatan alam adalah terbit dari kehendak
iradat Allah belaka, dan kedua-duanya dikendalikan oleh kehendak iradat Allah. Kedua-duanya berlangsung seimbang dan saling membantu dalam pergerakan dan tujuan. Akidah seorang Muslim menyarankan bahawa Allah telah menciptakan kuasa-kuasa alam itu untuk menjadi sahabat dan teman pembantu yang boleh bekerjasama untuk menjalinkan persahabatan itu. Ia harus mengkaji, mengenal pasti dan bekerjasama dengannya serta bersama-sama bertawajuh kepada Allah selaku Tuhannya dan Tuhan kuasa-kuasa itu. Dan andainya kuasa-kuasa itu kadang-kadang mendatangkan keberbahayaan kepada manusia, maka itu hanya merupakan akibat dari sikap manusia yang tidak mengkajinya dengan teliti dan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang undang-undang perjalanannya. Biasanya orang-orang barat yang mewarisi kepercayaan jahiliah Roman menggunakan ungkapan menakluk alam untuk menyatakan sesuatu kejayaan mempergunakan kuasa-kuasa alam. Ungkapan ini jelas menggambarkan satu pandangan jahiliah yang putus hubungan dengan Allah dan dengan ruh alam buana yang patuh kepada Allah. Sedangkan seseorang Muslim yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, Tuhannya yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, juga mempunyai hubungan yang mesra dengan ruh alam buana yang bertasbih kepada Allah, Tuhan yang memelihara semesta alam, adalah tetap beranggapan bahawa di sana ada lagi hubungan yang lain dari hubungan menakluk yang kasar itu. Ia beranggapan bahawa Allah itulah pencipta seluruh kuasa-kuasa alam itu. Allah menciptakan kuasa-kuasa itu mengikut satu peraturan yang sama supaya manusia dapat bekerjasama dengannya untuk mencapai matlamat-matlamat yang telah ditentukan kepadanya mengikut peraturan itu. Sejak dari awal, kuasa-kuasa itu telah diciptakan Allah supaya dapat digunakan oleh manusia. Kerana itulah Allah memberi kemudahan-kemudahan kepada mereka untuk menemui rahsia-rahsia kuasa itu dan mengenal pastikan peraturan-peraturannya. Dialah yang menciptakan untuk kamu segala apa yang ada di bumi. Surah Al-Baqarah. Dengan sikap demikian, seorang manusia, seorang Muslim tidak akan dipenuhi dengan anggapan-anggapan yang salah terhadap kuasa-kuasa alam dan tidak akan timbul perasaan-perasaan cemas dan takut terhadap kuasa-kuasa itu. Ia hanya beriman, menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah yang tunggal sahaja. Kerana kuasa-kuasa alam itu adalah dari ciptaan Allah belaka. Ia mengkaji dan mempelajari rahsia-rahsia kuasa alam, dan dari kajiannya itulah ia mendapat pertolongan dari kuasa-kuasa itu dan mengetahui rahsia-rahsianya dan membolehkannya hidup bersama-sama kuasa-kuasa itu di sebuah alam yang mesra dan dalam hubungan persahabatan yang baik. Alangkah indahnya sabda Rasulullah ketika beliau merenung Bukit Uhud. Bukit ini sayangkan kita dan kita juga sayangkannya. Dalam kata-kata itu terbayang segala perasaan kasih mesra yang tersemat di dalam hati Muslim yang utama, Muhammad SAW, yang terjalin di antaranya dengan kejadian alam di ruangnya yang besar dan kasar. Setelah menjelaskan dasar-dasar akidah yang asasi dalam kefahaman Islam dan menjelaskan konsep tawajuh kepada Allah yang tunggal, iaitu konsep yang menentukan segala ibadat dan memohon pertolongan kepada Allah yang tunggal sahaja, maka ayat yang berikut menjelaskan pula cara amali untuk bertawajuh dengan berdoa kepada Allah dalam bentuknya yang umum sesuai dengan suasana dan sifat surah ini.
ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Maksudnya kurniakan taufik pada kami untuk mengenal pastikan jalan yang lurus, dan selepas mengenalinya, kurniakanlah pula taufik pada kami untuk mengikut jalan yang lurus itu dengan penuh kejujuran. Mengenal dan berjalan di atas jalan yang lurus itu merupakan hasil dari hidayah, pemeliharaan dan rahmat Allah. Bertawajuh kepada Allah dengan berdoa merupakan hasil dari kepercayaan bahawa Allah itulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa memberi pertolongan. Hidayah inilah merupakan perkara yang paling penting bagi seseorang mukmin. Ia merupakan perkara utama yang harus dipinta pertolongan Allah untuk mencapaikannya. Mendapat hidayah ke jalan lurus itulah jaminan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hidayah ke jalan yang lurus pada hakikatnya ialah hidayah untuk memimpin fitrah manusia kepada undang-undang Allah yang mengatur dan memperseimbangkan di antara harakat manusia dengan harakat alam al-wujud, seluruhnya menuju kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ayat yang berikutnya menjelaskan sifat-sifat jalan yang lurus itu. Siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Iaitu jalan orang-orang yang Allah kurniakan nikmatnya kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkainya, iaitu mereka mengenai jalan yang benar, kemudian mereka menyimpang darinya, atau mereka yang sesat terus dari mula-mula lagi dari jalan yang benar. Jalan yang lurus itu ialah jalan orang-orang yang berbahagia, yang mendapat hidayah dan sampai kepada Allah. Di samping ini, inilah surah yang dipilih untuk dibaca berulang-ulang kali di dalam setiap solat, dan mana-mana solat tidak sah tanpa membacanya. Walaupun surah ini pendek, namun ia mengandungi dasar-dasar akidah yang asasi di dalam kefahaman Islam, dan mengandungi tawajuh atau doa-doa kepada Allah secara sedar dan terbit dari kefahaman ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.